Yang pertama sekali saya nak kongsikan iaitu daripada fatwa-fatwa Mufti Kerajaan Negeri Johor jilid yang kedua. Ada 2 jilid, ini jilid yang kedua, iaitu tentang perkara yang paling utama yang perlu diketahui pada awal Muharram. Ya. Jadi sebenarnya pada 1 Muharram, satu Muharram ini apa perkara yang paling diingati ataupun paling utamalah diketahui, iaitu tentang penetapan tahun hijrah ataupun tahun hijriyah. Seperti mana kita tahu, iaitu tahun, kalau dekat Malaysia ni kita ada tahun Masihi atau Miladiyah, kemudian kita ada tahun hijriyah. Kenapa dipanggil tahun hijriyah? Kerana bersempena dengan hijrahnya Rasulullah SAW daripada kota Mekah ke kota Madinah. Sebab tu antara perkataan lain yang disebut Ma'al Hijrah, sambutan awal Muharram atau Ma'al Hijrah. Baik. Jadi kalau dalam kitab Fatwa Mufti Kerajaan Negeri Johor, jilid yang kedua ini, muka surat 298, ada satu perkara yang perlu kita khasnya surau di penduduk surau di kampung Taman Sri Lanang, Tun Sri Lanang 2 dan amnya umat Islam seluruh dunia, bahawasanya hijrahnya Rasulullah SAW tu tarikh sebenarnya bila? Adakah memang 1 hari bulan Muharram Rasulullah hijrah ke Madinah ataupun bila? Ni kalau ada golongan muda ni boleh buat soalan ni, ya tak? Cepu emas. Hadiahnya apa Ustaz? Hadiah nanti dululah. Jawab dulu, ya tak? Siapa boleh jawab Ustaz tanya? Ceramah malam ni ada soal jawab sikit. Adakah benar, adakah betul hijrahnya Rasulullah SAW 1 Muharram? Siapa berani jawab? Anak-anak lah. Ada berani jawab tak? Salah tak apa, Ustaz tak marah. Ini bukan kat sekolah. Betul ke tidak 1 Muharram Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah? Siapa? Jawablah. Tak apa. Baik. Jadi dalam kitab ini sebenarnya tarikh hijrah Rasulullah SAW ke Madinah, masuknya Rasulullah ke kota Madinah ialah pada 12 Rabiul Awal. Ustaz, setahu saya itu tarikh kelahiran Rasulullah. Saya ingat lagu ni. Lagu apa? Biasalah lagu Malam Isnin tu kan. Subuh yang indah, 12 Rabiul Awal yang cerah tu kan. Jadi sepengetahuan saya itu tarikh lahirnya Rasulullah. 12 Rabiul Awal juga adalah tarikh kelahiran Rasulullah SAW dan juga tarikh jejaknya Rasulullah ke kota Madinah. Pada muka surat 298 saya bacakan. Dan Rasulullah SAW masuk Quba. Quba ni kota berdekatan dengan Madinah pada 8 Rabiul Awal tahun itu pada hari Isnin, dan berhenti di situ pada hari Selasa, Rabu dan Khamis. Rasulullah daripada kota Mekah tak terus masuk ke Madinah. Kenapa? Sebab di Madinah tu sudah ramai orang menunggu kedatangannya. Sudah barang tentu bila sudah lama menunggu, bila datang mesti disambut, diraikan dan sebagainya. Tetapi Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah tu perjalanan sangat jauh dan macam-macam dugaan. Berjalan kaki. Jadi sangat penat. Bila sangat penat, takut tak dapat melayan sambutan oleh penduduk Madinah. Lalu Rasulullah berhenti ataupun berehat di kota Quba yang berdekatan dengan kota Madinah, iaitu pada hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Kemudiannya berangkat ke Madinah dan masuk waktu Jumaat di tengah jalan, maka baginda sempurnakan sembahyang Jumaat itu bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya. Jadi tarikh
Rasulullah hijrah masuk ke kota Madinah 12 Rabiul Awal. Jadi kalau lagu tu boleh tambah lagi, bukan setakat kelahiran Rasulullah, malah 12 Rabiul Awal tu juga jejaknya kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Itu fakta, dari segi fakta. Baik, dalam kitab ini juga disediakan satu perkara, iaitu amalan pada bulan Muharram, bukan pada 1 Muharram, iaitu pada 10 Muharram, dipanggil hari Ashura. Biasanya hari Ashura ini kita buat bubur, dipanggil bubur Ashura. Bahasa Arab Ashura. Kita Ashura. Kalau orang Kelantan sura, bubur sura, A-nya hilang, syura-nya hilang, sura. Kalau kita orang Johor sini, ada orang Kelantan sini? Ada tak? Betul tak? Ada. Betul? Sura? Sura. Kalau kita orang Johor, bubur Ashura kita, kacang apa semua, ada pedas-pedas. Dah masuk insya belum? Ada pedas-pedas, ada apa, rempah bagai apa semua. Kalau Kelantan punya bubur Ashura ataupun sura, banyak apa? Gula. Jadi Ashuranya ataupun suranya manis. Tapi perencah pun ada juga. Perencah campur gula. Sedap tu. Dah macam apa nama? Rasa apa tu? Tak tahulah rasa. Ya. Ustaz pernah rasa? Pernah. Kawan saya dia orang Kelantan, dia apa buatkan bubur Ashura Kelantan ataupun sura. Baik. Tu. Bubur Ashura tu pun kat Malaysia pelbagai, bukan bahasa je. Bubur pun pelbagai rasanya. Baik. Jadi adakah perkara itu memang disunnahkan? Dapat tak pahala kalau tidak buat menyediakan atau memasak bubur Ashura itu? Maka dalam kitab ini dikatakan perkara tersebut tak disunatkan. Cuma dibenarkanlah. Dibenarkan kerana apa? Memperingati amalan Nabi Nuh alaihi salam, iaitu apabila berlabuh kapal Nabi Nuh daripada banjir yang besar, maka dikumpulkan segala makanan yang ada, kebanyakannya kekacang, segala jenis kekacang, maka dimasakkan bubur. Baik. Jadi saya ambil yang kesimpulan, maka daripada kenyataan yang di atas, panjang 2-3 muka surat dibahaskan, nyatalah yang disunat dan dituntut pada syarak hari Ashura itu 2 perkara sahaja, iaitu puasa. Puasa pada hari 10 hari bulan Muharram, tambah lagi 9 Muharram, iaitu Tasu'a, puasa Tasu'a, puasa 9 hari bulan. Kenapa kena tambah? Membezakan daripada puasanya orang Yahudi. Dia puasa 10 hari bulan. Jadi Rasulullah kata nak puasa 10 hari bulan, tambah 9 hari bulan sekali. Dan meluaskan belanja lebih daripada biasa di atas ahlinya yakni keluarganya. Amalan yang kedua pada 10 hari bulan Muharram, iaitu bapak-bapak lah. Kalau bapak-bapak yang cari rezeki, bapak-bapak. Kalau ibu-ibu cari rezeki, ibu-ibu lah. Bapak-bapak, ibu-ibu meluaskan belanja daripada yang biasa. Kalau hari biasa sarapan RM5 contohnya, apa RM5 dapat? Roti prata 2 kosong, roti kosong 2, Milo ais 1, Milo ais RM4.5 lebih kurang lah. Makan tengah hari katalah RM10, makan malam RM10, jadilah RM25 maksudnya Isyak. Nak azan dulu ke? Azan dulu. Oh, belum Isyak. Azan dulu, azan dulu. Isyak. Sambung. Baik, kita sambung. Amalan kedua yang dianjurkan dalam kitab ini, iaitu pada 10 Muharram setiap tahun, iaitu meluaskan belanja. Jadi kalau kebiasaannya kita belanja lebih kurang saya kira tadi RM25, kalau ada minum petang tambah RM5 lagi pisang goreng ke apa,
RM30. Jadi hari tersebut 10 Muharram, kalau hari ni Rabu, esok Khamis kan. Khamis 1, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu minggu depan. Pin tarikh tu. Ingat tu 10 hari bulan Muharram, Sabtu minggu hadapan, kalau ikut kalender. Luaskan belanja, lebihkan daripada biasa. Kalau biasa RM30, lebihkanlah. RM31 boleh Ustaz? Boleh lah, dah awak mampu macam tu. Lebih juga RM31. Nak lagi bagus, double RM60. Tapi KFC tu dah ada yang promosi tu dah habis Ustaz. Tak apalah. Macam mana? Promosi apa nama tu? Apa nama tu? 2 ketul ayam tu biasa RM14. Ini 3 set. Jadi berapa? RM40 berapa gitu kan. Kurang. Dah habis hari ni last. Tak sampai 10 hari bulan Muharram. Tak apalah. Nanti 10 hari bulan belanja lebih sikit. Kalau biasa beli ikan kembung 10 Muharram belilah ikan patin. Gulai tempoyak. Tapi patin murah kan? Patin murah. Mahal sikit lah ikan merah, ya tak? Apa-apalah yang mahal sikit. Kalau mampu ya mahal betul lah. Kalau biasa makan apa nama ni ayam, 10 hari bulan tu masaklah apa nama ni daging sikit ke apa, lembu ataupun kambing kalau makan, sup gearbox ke apa ke. Tapi pastikanlah dalam rumah tu tak ada yang ada penyakit-penyakit. Nanti jadi 10 Muharram terakhir pula. Alhamdulillah. Jadi baik. Jadi lebihkan belanja. Lebihkan belanja. Itu dari segi makanan. Boleh juga dari segi pakaian atau kedua-duanya sekali. Tak? Belilah pakaian yang baharu. Ini bukan hari raya Ustaz. Tak apa, belilah. Kalau tak pakaian lain, barang kemas. Betul tu Ustaz. Wah, yang ibu-ibu sokong. Pasal emas nak makin naik ni Ustaz. Jangan sebut-sebut sangat Ustaz. Nanti ibu-ibu minta ni. Belilah sikit. Yang ni makin lama kan makin naik nanti. Lagi naik lagi. Tahun depan 10 Muharram dah susah kan. Jadi 10 Muharram tahun ni beli. Sikit lah. Apa paling murah apa? Kalau barang kemas, anting-anting ke cincin? Cincin lah kan. Anting kanan kiri kan. Cincin. Belah rotan pun tak apalah. Baik. Lagi apa? Ada Ustaz, jangan sebut sangat Ustaz. Banyak sangat Ustaz. Cukuplah tu Ustaz. Yelah. Makanan boleh, pakaian boleh. Apa-apa saja yang lain pun boleh. Yang penting belanja lebih daripada biasa. Dia punya kelebihannya apa Ustaz? Kelebihannya para ulama sebut dalam kitab ni, iaitu sudah dites, sudah mujarrab. Mujarrab ni sudah dites, sudah diuji. Setiap kali dibuat 10 Muharram meluaskan belanja untuk ahli keluarga, maka insya-Allah dikayakan, dicukupkan oleh Allah Ta'ala sepanjang tahun tersebut. Tahun depan buat lagi lah. Alah Ustaz, saya dah 10 tahun dah buat. Ustaz ceramah 10 Muharram meluaskan belanja, rasanya dah bertahun-tahun dulu pernah Ustaz sebut. Agaknya lah, tak tahulah kan. Jadi saya dah buat Ustaz, dah 10 tahun dah saya buat. Sama je Ustaz, redha lah takdir. Mungkin dekat dunia belum nampak, mungkin di akhirat. Ataupun rezekinya bukan dari segi duit. Rezeki bukan duit semata-mata. Ada rezeki anak. Ada orang rezeki duitnya kurang tapi rezeki anaknya ramai. Biasa macam tu. Biasa macam tu. Lagi apa? Nak sebut rezeki yang rumah macam sensitif pula kan. Rezeki anak tak ada, rezeki duit tak ada, rezeki yang rumah tambah cawangan ke apa. Ustaz tu sensitif yang sebut. Tak, bertambah kenderaan ke, bertambah apa nama ni, rumah ke. Rumah dah sebut tadi. Bertambah satu lagi ilmu juga itu rezeki. Kadang-kadang kita tak sedar, tapi kena disedarkan juga.
bahawasanya rezeki itu bukan semata-mata duit. Kadang-kadang rezeki dalam bentuk kebahagiaan. Ya tak? Musim PKP ni berapa ramai yang bercerai. Minta maaf kalau ada kes kat sini, minta maaf. Ini fakta. Kerajaan terpaksa sediakan kaunseling. Pasal apa? Perceraian bertambah PKP. Pasal apa? Biasa kalau tak PKP, suami kan pergi kerja kan. Jadi tak melayan sangat kerana anak-anak. Bila kat rumah tu baru dia tahu macam mana tunggang langgang anaknya. Tak sekolah lagi anaknya kan. Wah. Tunggang terbalik. Ya tak? Sampai ada yang berpisah. Itulah maknanya saya pun nak cerita bukan orang lain. Dalam ahli keluarga pun ada. Ahli keluarga saya pun ada. Jadi apa nama ni, kebahagiaan tu sebenarnya satu nikmat ataupun rezeki yang perlu disyukuri lah. Baik, sambung. Itulah dua amalan yang digalakkan untuk diperbuatkan, iaitu puasa 9 dan 10 Muharram, hari Jumaat dan Sabtu lah minggu depan, dan juga meluaskan belanja. Meluaskan belanja. Ustaz, kalau saya hari Sabtu tu saya belanja luas-luas, memang seluas-luasnya. Waktu Ahad makan ikan bilis je. Tak, Ustaz. Bincanglah dengan isteri kan. Yang ni boleh tak? Ni ayah nak hari Sabtu ni nak luaskan belanja ni. Bagus tapi itulah. Dah luas belanja, hari Ahadnya tu kita makan bilis ni boleh tak, sardin ke apa. Boleh lah bang, nak dapatkan 10 hari bulan, cover balik kan. Cover balik 10 hari bulan punya belanja. Baik. Sekurang-kurangnya adalah usaha kita. Jangan terlepas peluang. Kalau tak percaya, cuba tahun ini. Ya ke Ustaz? Tak percaya? Buat. Nanti buat laporan pada saya. Ustaz, saya dah buat. Apa laporannya? Naik gaji ke? Naik pangkat ke? Dapat kerja lagi baik ke apa ke kan? Baik. Kemudian saya nak sambung sedikit tentang peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW secara ringkas daripada kota Mekah ke kota Madinah. Perkara ni kita dah biasa dengar, tapi ulang lagi supaya apa? Dapat menghayati, mudah-mudahan dapat menghayati bagaimana susah payahnya Rasulullah SAW untuk mengembangkan, menyebarkan agama Islam yang kita cintai. Baik, saya ambil daripada kitab Maulid Barzanji. Maulid Barzanji yang kita baca selalunya biasanya pada majlis potong jambul ataupun Maulidur Rasul, sebenarnya penuh dengan kisah Rasulullah sejak lahir, sejak sebelum lahir lagi hingga wafatnya Rasulullah SAW. Termasuklah hijrah Rasulullah daripada kota Mekah ke kota Madinah, ada dalam Maulid Barzanji. Cuma kita faham tak faham ajalah. Faham tak faham tu satu, baca dengan tidak. Zaman sehingga tahun 2020 ni yang terkini, ada golongan yang menyatakan Maulid Barzanji itu bid'ah, haram, berdosa, tak boleh dibuat, tak boleh dibaca. Jadi kita peganglah pada fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, bahawasanya Maulid Barzanji itu harus dibenarkan, dibolehkan kerana bersangkut paut dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dia tu syair, syair, tapi ada berkaitan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Bukan rekaan-rekaan semata-mata. Bukan karangan SPM, bukan karangan PT3. Dia tu berdasarkan hadis, ada sandaran hadisnya. Baik. Ini rawi yang keberapa? Summa arada nafsahu 'alal qabaili. Saya bacakan bahasa Melayunya lah. Nak berlagu ni Kang dah. Apa nama ni, tak sedap pula nanti kan. Suara saya ni bukan sedap sangat. Baik. Kemudian pada waktu musim haji, baginda menyatakan kepada segenap kabilah Arab bahawa baginda adalah Rasul Allah. Musim haji seluruh dunia datang. Jadi Rasulullah iklankan bahawasanya baginda itu adalah Rasul Allah, utusan Allah. Maka berimanlah kepada baginda seramai 6 orang kaum Ansar yang telah dipilih oleh Allah dengan redanya, ditakdirkan oleh Allah. Pada musim haji berikutnya, seramai 12 orang menyatakan ikrar taat setia mereka kepada Rasulullah SAW. Tahun berikutnya 12 orang. Mula 6, naik 12. Kemudian mereka kembali ke tanah airnya, maka tersebarlah Islam di Madinah, dan memanglah Madinah itu kemudiannya menjadi pusat perkembangan Islam.
Pada musim haji yang ketiga pula, seramai 73 orang lelaki dan 2 orang wanita dari suku Aus dan Khazraj menyatakan diri memeluk Islam. Ini bukan kluster ini apa nama ni, jumlah orang yang masuk Islam pada awal-awal permulaan agama Islam. Mereka juga menyatakan taat setia, yakni bai'ah kepada Rasulullah. Lantas Rasulullah melantik 12 orang di antara mereka sebagai pemimpin atau ketua mereka. Semenjak itu orang-orang Mekah yang cenderung kepada Islam secara beransur-ansur berhijrah ke Madinah. Mengikut Islam hijrah dulu ke Madinah, Rasulullah belum lagi. Dan mereka pergi jauh meninggalkan tanah air yang tercinta menuju negeri yang disediakan untuk mereka bagi mengelakkan kejahatan orang-orang kafir. Ibarat sekarang kalau asal Kelantan pergi ke Johor, kalau asal Johor pergi ke KL, benar tak? Meninggalkan tanah air, itu cari rezeki. Ini untuk mengembangkan Islam. Orang-orang Quraisy berduka cita dan khawatir kalau nanti Nabi Muhammad juga turut berhijrah bersama umat baginda dengan segera. Orang-orang Quraisy ni dah risau dah. Ini ni kan Muhammad ni pindah juga ni, hijrah juga ni. Lalu mereka mengadakan mesyuarat untuk melakukan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Bayangkan tuan-tuan, Nabi Muhammad nak kembangkan Islam, diancam bunuh. Diancam bunuh. Kita pernah tak diancam bunuh? Selisih Ustaz, malaikat 44. Selisih malaikat 44. Apa tu? Tahan orang Jawa dulu lah. Selisih malaikat 44. Apa-apa lah, mana datang tak tahulah. Dia datang malaikat pula tu, 44 pula tu. Ya, kita na'udzubillah min dzalik, janganlah, minta jauhlah supaya tak diancam bunuh. Tapi maknanya bagaimana Rasulullah nak menyebarkan Islam yang kita amalkan sekarang ni diancam bunuh. Diancam bunuh. Kita kalau kena cabar pun dah seram kan. Tak? Baik. Namun yang Maha Kuasa sentiasa melindungi nabinya dari penganiayaan dan tipu muslihat, dan Allah memberi izin kepada kekasihnya itu untuk melakukan hijrah ke Madinah. Selepas ada rancangan untuk membunuh Nabi Muhammad, maka Allah Ta'ala izinkan untuk berhijrah. Maka dikepunglah rumah baginda oleh kaum musyrikin kerana hendak membunuh baginda. Dijalankan betul, bukan setakat mesyuarat, malah dikumpulkan anak-anak muda yang gagah perkasa daripada beberapa kaum yang berlainan untuk membunuh baginda. Dikepung rumah baginda. Namun Rasulullah berjaya melepaskan diri dari kepungan itu. Baginda keluar dari rumahnya dengan melemparkan pasir ke atas kepala mereka. Ada setengah kitab disebutkan, Rasulullah baca, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min, betul tak ayat tu? Surah Yasin ayat 9 dibacakan, tiup pada pasir, sembuh, tak nampak. Ustaz pernah try? Tak pernah. Kalau try agak-agak boleh nampak ke tak nampak pencuri ke gompak. Gompak datang kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingat tak ingat ayatnya. Dalam keadaan takut macam tu, tak? Macam orang ni nanti belajar kan. Ni doa kalau nak terjumpa hantu ke apa, baca ayat kursi ayat kursi. Ya. Nampak hantu, ayat kursi, nampak hantu, ayat kursi. Baik. Sampai masanya Allah Ta'ala uji, nampak hantu betul. Na'udzubillah min dzalik lah. Nampak hantu betul. Kalau dalam cerita-cerita filem ke apa, kalau nampak hantu macam mana? Sempat tak baca ayat kursi? Dia yang saya tengok tu ceritalah kan. Nampak hantu, alif batah. Tu kira baik lah tu alif batah. Alif batah tu kira baik. Ayat kursi tak keluar. Itu kira baik. Ada yang pingsan terus. Itu sebab kita jangan berani-berani sangat. Ni syaitan ni musuh kita. Mana syaitan? Mana? Jangan cabar. Jangan dicabar. Tunjukkan diri dia. Baik. Jadi apa nama ni, Rasulullah ini salah satu keajaiban lah. Rasulullah sembuhkan pasir, bacakan ayat Quran, surah Yasin ayat 9, tak nampak pembunuh-pembunuh tu, tak nampak Rasulullah keluar. Baik. Tapi kalau ingat, cubalah. Andai kata ada perkara-perkara yang mengganggu ke apa, kita dalam keadaan terdesak macam tu, bacalah. Ambillah apa pasir yang ada,
tak ada pasir, bacalah ayat apa Yasin surah 9 ayat 9 tu, sembuhkanlah. Baik. Baginda langsung menuju Jabal Sur manakala sahabat baginda Abu Bakar telah menunggu di luar kota. Sayyidina Abu Bakar. 3 malam lamanya mereka berada di dalamnya dengan dilindungi oleh burung-burung merpati dan labah-labah. Burung merpati ni Allah Ta'ala perintahkan buat sarang. Labah-labah ni pun Allah Ta'ala perintahkan buat sarang. Jadi bila buat sarang dekat pintu gua Sur tu, maka pembunuh-pembunuh upahan untuk membunuh Rasulullah ni dah sampai dah dekat depan pintu gua. Dah sampai. Jadi daripada 10 orang, 9 orang tu cakap, ini ada burung merpati ni, ada sarang labah-labah, takkanlah ada orang masuk. Kalau ada orang masuk mesti dah bersepai, mesti dah cabut. Tak ada orang ni, tak ada orang. Salah satu daripada 10 orang tu dia kata, tak apalah, saya cek. Tak apa, saya cek. Yang 9 ni tak nak cek lah. Seorang ni dia nak cek, tak puas hati. Maka bila dia nak cek saja, nak gerak, salah seorang bersuara, masalahnya kau dah nampak merpati tu buat sarang kat situ. Ada sarang labah-labah. Kau nak pergi juga. Kalau tak ada binatang berbisa dalam tu, tak apa. Kalau ada, dah kau kena patuk, mati. Dengan mati tu tak jadi. Selamat Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Pada masa itu juga Sayyidina Abu Bakar risau. Kenapa? Sebab gua tu taklah besar sangat, muat untuk 2 orang tu. Kalaulah 10 orang pembunuh ni tadi tunduk je, dah nampak Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Lalu Sayyidina Abu Bakar takut. Dia nyatakan kepada Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, takut kalau mereka tunduk saja boleh nampak kita habis dibunuh. Dibunuh aku tak apa, dibunuh engkau. Jadi Rasulullah kata innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama kita. Maknanya bukanlah Allah Ta'ala tu berada di tempat Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Maknanya Allah Ta'ala akan menolong Rasulnya. Pada bahagian belakang tu Rasulullah tunjuk ada pintu untuk keluar. Andai kata 10 orang ni nampak dan masuk nak bunuh, ada pintu keluar daripada gua. Sebelum ni Sayyidina Abu Bakar tengok tak ada. Kemudian tu baru ada. Baik. Kemudian mereka keluar dari dalam gua itu pada malam Isnin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dengan perasaan yang lega. Namun baginda dikejar oleh Suraqah. Seorang lagi tak puas hati, dia kejar, dia cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kejar dengan kuda. Maka baginda memohon doa perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Antara doanya boleh diamalkan. A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahit tammat. Panjang lagi doanya tu. Itu dibacakan, maka Suraqah bin Malik ni dia naik kuda, kudanya kaki kuda terjerlus, terbenam, tercampak Suraqah bin Malik ni tadi. Tak puas hati, dibangunkan kudanya tadi, kejar lagi. Rasulullah baca lagi, terbenam lagi kali kedua. Dia tak putus asa. Pasal apa? Siapa bunuh Rasulullah ditawarkan harta yang banyak. Saya lupa berapa jumlah harta. Tak puas tak putus asa Suraqah ni. Kali ketiga dibangkit kejar Rasulullah, sungkur juga. Bila kali ketiga dah tersungkur, maka dia dah rasa lain macam. Dia pun minta ampun dengan Rasulullah, minta maaf dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tiba-tiba kaki kuda Suraqah terbenam ke bumi dan tersepit di tanah yang keras. Akhirnya Suraqah meminta ampun dan meminta pertolongan. Lalu Nabi mengampuninya dan menolongnya dengan ikhlas. Baik, itu satu perkara. Ancaman bunuh, kemudian ancaman dikejar oleh Suraqah, nak bunuh juga. Baik, rawi seterusnya, wa marra sallallahu alaihi wasallam bi Qudaid. Dalam perjalanan menuju ke Madinah, Rasulullah melalui sebuah desa kampung bernama Qudaid.
dan singgah sebentar di rumah Ummu Ma'bad dari suku Khuzai. Nama sebenarnya ialah Atiqah. Ya. Ummu Ma'ad ni ibu kepada Ma'bad. Nama anak dia Ma'bad. Jadi dia ibu. Nama sebenarnya Atiqah. Rasulullah bermaksud hendak membeli daging atau susu daripadanya, tetapi apa yang diingini Rasul itu tidak ada. Dalam pada itu Rasulullah melihat seekor kambing dalam kandangnya. Kambing itu tertinggal daripada kawan-kawannya yang telah pergi ke padang pengembalaan. Kambing ada seekor tapi kurus kedengking. Kurus kedengking, dan tak larat nak makan rumput, nak pergi padang ragut. Maka Rasul minta izin kepada wanita itu, Atiqah tadi, untuk memerah susu kambingnya itu. Wanita itu mengizinkan sambil berkata, kalaulah ada susunya, tentu kamilah yang lebih dahulu memerahnya. Maknanya dia cakap, cubalah. Sebab kita orang pun dah cuba perah, tak ada susu. Tak makan rumput, mana datang susu. Tapi cubalah. Dia tak kenal tu Rasulullah. Dia kata tak apa, cubalah. Rasulullah mengusap-usap susu itu sambil berdoa kepada Allah Ta'ala. Tiba-tiba memancarlah susu kambing itu dengan derasnya, hingga Rasul dan semua yang hadir di situ minum sepuas-puasnya. Rasulullah disapukan pada susu kambing tu, keluar deras air susu. Ditadahlah, dapat minum sepuas-puasnya. Semua yang ada dekat situ, dalam rumah tu semua sekali dapat minum. Itu mukjizat tuan-tuan, mukjizat. Perkara pelik yang mencari adat. Mencari adat, mukjizat. Itu bukti kenabian, ataupun bukti kerasulan. Kemudian Rasul memerahnya lagi dan penuhlah bejana bekas dan ditinggalkannya untuk Ummu Ma'bad sebagai bukti yang nyata. Kemudian kembalilah Abu Ma'bad dan dilihatnya susu dalam bejana. Abu Ma'bad ni bapa kepada Ma'bad. Suaminya lah datang balik rumah. Beliau amat hairan sekali melihatnya. Kenapa susu penuh ni? Dan bertanya Abu Ma'bad, dari mana engkau dapatkan susu ini? Tanya bini dia. Sedangkan kita tidak punya kambing yang ada susu. Kambing kita ada kurus kedengking, mana dapat susu kambing ni? Tak? Menjawab isterinya, ada COD ke hantar ke apa kan? Ni mana datang ni? Kambing kurus kedengking, ada susu penuh pula ni. Menjawab isterinya, tadi ada datang kemari seorang lelaki yang membawa berkat, begini rupanya dan begini perawakannya. Maka berkata Abu Ma'bad, inilah dia orang Quraisy yang selalu disebut-sebut orang, dan dia bersumpah dengan segala sumpah. Sekiranya aku menemuinya, nescaya aku akan beriman kepadanya dan mengikutnya walau ke mana sahaja, tambah Abu Ma'bad. Baik, itulah dua peristiwa yang berlaku sepanjang perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya lah, tak semua, antaranya dari kota Mekah ke kota Madinah. Baik. Jadi saya nak sentuh sikit satu peristiwa dalam gua Saur tadi, ataupun gua Sur tadi, iaitu ketika Sayyidina Abu Bakar menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam gua. Ada suatu ketika dia 2 hari 3 malam. Bukan 3 hari 2 malam, itu percutian. 2 hari 3 malam. Jadi sepanjang 2 hari 3 malam tu, ada satu ketika Sayyidina Abu Bakar nampak ada satu lubang. Lubang tersebut ada ular. Ketika itu Rasulullah sedang tidur di riba Sayyidina Abu Bakar. Tengah tidur di ribaan Sayyidina Abu Bakar, terlalu penat. Jadi bila nampak lubang tu nak keluar ular, Sayyidina Abu Bakar tutup dengan kaki dia, tapak kaki dia. Orang jauh kata saking cintanya, saking sayangnya, kasihnya kepada Rasulullah, tak dikejut Rasulullah ni, tutup lubang tu dengan kaki. Ular tu apa lagi lah, aku nak keluar tak boleh, puap, dia patuknya kaki Sayyidina Abu Bakar. Kita nampak ular macam mana? Saya sendiri pernah pengalaman nampak ular depan mata. Masa arwah bapa saya masih hidup, dia ada kebun sawit. Jadi kebun sawit ni biasalah, ular memang ada. yang ada kebun sawit tahulah. Dia pasal apa ada ular? Pasal kebun sawit ni, antara binatang yang suka makan buah sawit ni tikus.
Tikus ni pula makanan si ular. Ya ke ustaz? Tak percaya dengar balik lagu Bangau-Bangau. Tapi tu katak ustaz, lebih kurang lah. Katak tu makanan ular kan. Ini tikus pun makanan ular juga. Tengok balik apa siratan makanan, rantai makanan sains tu adik-adik. Baik. Jadi bila ada tikus adalah ular. 2 kali sepanjang saya nolong arwah bapak saya nyawit, daripada umur 10 tahun kalau tak silap sampai 17 18, sampai dia sakit dah tak nyawit lah. Umur 20 rasanya, 10 tahun. Dalam masa 10 tahun 2 kali saya jumpa ular. Yang pertama ular tedung. Ular tedung ni masa nak berjumpa, bukan masa nak jumpa, masa ketika tu tengah sibuk-sibuk nyawit, tiba-tiba tengah ngutip biji sawit yang gugur tu, tiba-tiba sunyi sepi. Biasa kan kebun kan bunyi cenggerik lah, bunyi apa nama ni, apa bunyi macam-macam bunyi lah, burung lah, apa bunyi apa kan. Tiba-tiba sunyi sepi. Cakap kenapa sunyi sepi ni? Lepas tu ada bunyi sikit-sikit macam ada benda gerak lah. Tengok, Masya Allah, ular hitam. Tapi dia tak nyerang saya lah, dia nak lalu je. Bapak saya cakap kalau lalu jangan kacau. Matuk dengan jaw nanti, biarkan berlalu. Itu sekali. Kali kedua saya jumpa ular warna hijau. Ularnya ular warna hijau. Tak tahu ular apa, tapi ularnya kelakon. Nak cerita kelakon, malu juga, tapi tak apalah, cerita juga. Panjangnya taklah panjang sangat, alah gini aja. Besar balah, besar kelengkeng aja. Tapi kerana dia laju, saya tengah pegang bukan sabit masa tu, pahat. Dia sabit yang tinggi-tinggi, kalau pahat yang rendah-rendah tu, pokok yang rendah. Pegang pahat ni, kan pisau tajam kan, boleh buat menyerang apa kan. Ular laju dia datang, Allahu Akbar, tercampur pahat tu. Ular tu daripada menyusur itu, bangun. Dia terperanjat tu bukan nak nyerang saya, dia terperanjat saya menjerit. Saya pun tak cukup tak nak lari. Abah, kenapa? Ular. So mana? Alah. Tengok balik dah tak ada. Asyik baik. Sembunyi kat pahat payah juga kan. Itulah 2 pengalaman jumpa ular. Baik. Jadi kalau kita dapat jinakkan ular macam mana ustaz? Itu cerita hukum pula kan. Ular kan ada orang kan menjinak-jinakkan ular, siap boleh cium dia. Cium kepala ular lagi. Apa hukumnya? Itu hukumnya haram. Paling rendah pun makruh. Pasal apa? Bahaya. Bahaya. Alah ustaz, dia tidur dengan ular ustaz. Iya, itu ularnya kenyang. Itu ularnya kenyang. Ularnya lapar, habis. Kau tidur dalam badan dia. Selamat. Dah banyak cerita kan. Yang kalau kat Malaysia yang bomba tu kan. Ya tak? Ya? Raja ular, ya tak? Ni cerita memang bunyi macam kelakon, tapi memang dah ada kejadian. Ya tak? Yang apa nama ni, apa nama yang raja buaya tu, yang ambil gambar buaya pun kena mati, kena makan buaya. Ya tak? Dah dalam agama Islam sendiri pun cakap jangan, carilah hobi lain. Apa hobi? Main dengan ular. Jangan. Apa binatang peliharaan? Ular. Carilah binatang lain. Baik. Jadi dalam gua Saur itu tadi, Sayyidina Abu Bakar nampak ular, dia tak lari, dia tak terperanjat, dia tak apa nama ni menjerit, dia tutup dengan kaki dia. Ular tu tadi nak keluar juga, dia patuknya kaki Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar tahan, bisa tahan sakit tu. Sampai menitis peluh. Sayyidina Abu Bakar menahan sakit sampai menitis peluh, kena pada muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah terbangun. Kenapa ni Sayyidina Abu Bakar berpeluh-peluh ni? Aku dipatuk ular Rasulullah. Astagfirullahalazim, kenapa tak bagi tahu? Aku tak sampai hati nak kejut kau bangun tidur. Kau terlalu penat. Begitu sayangnya Sayyidina Abu Bakar. Sebelum tu dia nak menemankan Rasulullah berhijrah tu, keluarga dia yang kat rumah tu, dia tak tinggalkan sedikit pun harta. Habis ke semua hartanya, 6,000 dirham dibawa untuk belanja, untuk berhijrah, menemankan Rasulullah berhijrah ke Madinah. Punya sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar sayang kepada Rasulullah. Kemudian
Rasulullah doakan Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah doakan Sayyidina Abu Bakar atas kasih sayang beliau baginda Sayyidina Abu Bakar tadi. Jadi ceritanya kat sini itulah satu cerita yang kita boleh ambil pengajaran betapa sayangnya Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia ni sanggup membahayakan nyawa, satu daripada pembunuh Quraisy, yang kedua daripada binatang berbisa. Binatang berbisa. Kalau kita, kekasih kita, awek kita ada ular nak patuk dia, kita lari ke kita selamatkan dia? Betul tak? Tanya adik-adik ni kan, Ustaz saya tak ada awek, Ustaz jangan tuduh-tuduh. Bagus. Bagus. Zaman sekarang anak saudara saya pun tingkatan 3 dah ada boyfriend. Muka cantik. Dalam Islam ada tak cinta dalam Islam? Cinta Islam. Cinta dalam Islam ini dalam kitab Matla'ul Badrain, bakal mak mertua merisik, bakal menantu dibenarkan melihat muka dan tapak tangan. Itu cerita dalam Islam. Ni nak tanya ada bunga tak ni kat rumah ni? Tak ada, minta maaf, sini semua kumbang, pergi rumah lain. Minta maaf, tanya ni ada bunga. Ada tapi dah disunting, baru seminit lepas, awak terlambat. Pergi rumah lain. Ada bunga tak ni last lah ni? Kalau tak ada lah. Ada tapi kembang sikit. Kembang lah. Boleh lah. Dah jodoh macam tu. Nanti dah kahwin nak kincumkan lah nanti kan. Baik. Jadi itu namanya cinta dalam Islam. Habis ustaz tu dulu tak ada awet ke? Tu nantilah cerita lain lah. Saya ni cerita nak menyampaikan nasihat. Maknanya bukanlah saya ni perfect, tidak. Saya pun juga dulu ada melakukan perkara-perkara yang orang kata tak sempurna lah, tak perfect, ya tak? Yang penting kita jaga batas-batas. Yang namanya awek tu tak ada tak diiktiraf lah, maknanya dia tu kira orang lain. Kira orang lain. Tunang pun masih lagi belum halal. Apa-apa. Dah kahwin tu baru halal. Tapi masalahnya pula ada pula keluarga yang malam pertama dah nikah tu tak bagi tidur bersama pula. Ada pula macam tu. Nanti dulu sabar, dia kata dah sah tu, sabar-sabar apa lagi? Ada pula macam tu. Ada saya jumpa macam tu. Memang kisah benar lah. Siapa ustaz ke? Ya kot dah gaya. Dah sah tu tak boleh bagi pula malam tu nanti dulu, esok. Apa esok pula dia tak? Ya? Dulu. Kalau andai kata yang tak boleh tidur bersama dulu tu, tidur bersama boleh. Bersama tu kalau dia punya RM22.5 tunai tu apa? Mas kahwin dia tu belum. Ya tak? Ini dah mas kahwin dah hantaran semua dah ini. Nanti dulu, sabar je lah. Orang tu yang belum sah tu kau biar aje. Ya tak? Kesana ke sini. Baik. Jadi jaga batas. Kenapa? Kalau tak jaga batas, dah banyak berlaku perzinahan. Bukan perzinahan, perzinaan. Kalau kita tak jaga, maka akan berleluasa lah. Dia daripada rumah. Memang orang kata apalah ni mengongkong ni, dah zaman moden lah, kongkong sini. Ya, kongkong tu supaya kau tu tak terlepas. Dah terlepas dah susah. Apa susah? Kahwin je. Ya. Benda tu nanti berkaitnya apa? Anak tu nanti. Bila anak luar nikah, nanti masa nak kahwin tu nanti tak boleh, kau tak boleh jadi wali. Kau sembunyi. Time nak nikah kau tak boleh sembunyi. Kau sembunyikan juga, kau tanggung. Tak sah nikah orang tu. Ya tak? Perkara perzinahan tak boleh ambil mudah, tuan-tuan. Yang pertama, kalau berlaku anak luar nikah, tak boleh binkan nama bapak dia. Kena bin Abdullah, binti Abdullah. Kalau kahwin yang lain dah memang bukan bapaknya lah kan. Lepas tu masa nikah, itu kalau dia tipu, dia binkan juga nama dia, itu dah satu dosa. Kemudian masa nikah nanti anak tu dah besar,
Kena cakap dengan Tuan Qadi, ni sebenarnya gini. Pecah rahsia lah, habislah. Tapi tak apa, boleh lagi lah, boleh apa, wali hakim. Tapi maknanya terbongkarlah, kan. Tu satu perkara. Kemudian kalau berkeras tak nak beritahu juga, tanggunglah dosa anak tu. Dia nikah tak sah, kita tanggung segala dia dengan suami dia tu, tanggung sepanjang-panjang anak cucu cicit dia tu dosanya, sebab punca daripada perbuatan ibu bapa tadi. Baik, jadi ambil perhatian benda ni. Biarlah orang kata menggongkong lah, tak moden lah, biar. Yang nak jaga kita, kita yang besarkan. Baik, sambung. Jadi Sayyidina Abu Bakar begitu sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampai begitu sekali? Kasihnya kepada Rasulullah, tak macam kita dengan kasih kita pun tak macam tu. Itu kasih bini. Cuba kalau bini kita ada ulang patuk, kita selamatkan ke kita lagi dulu? Selamatkan diri dulu ke selamatkan bini dulu? Tak. Mudah-mudahan selamatkanlah, kan. Baik. Jadi kenapa Sayyidina Abu Bakar begitu kasihkan Rasulullah? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi sinar Islam, iaitu kepercayaan yang betul kepada Allah Ta'ala, kepada Tuhan. Mengenalkan kepada beliau siapa Tuhan yang sebenar. Adakah berhala, adakah matahari, bulan dan sebagainya? Bukan, hanya Allah Ta'ala. Kalimah la ilaha illallah, tiada zat yang bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan melainkan Allah. Dia ajar sifat 20 sifat-sifat Tuhan. Cuma pada zaman Rasulullah tidaklah diajar. Hari ini kita belajar wujud ya, waka, esok kidam ya, lusa baqa, tulat qiyamuhu binafsihi, tubin mukhalafatul hadis. Lepas tu apa? Tubin tak tahu apa lepas tubin. Tak ada. Zaman Rasulullah diajarkan secara tak langsung. Turun wahyu, Rasulullah sampaikan kepada sahabat. Maka sahabat pun faham ilmu tauhid. Lalu disusun oleh dua orang ulama, Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, supaya mudah dipelajari. Sifat-sifat Allah Ta'ala, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari kata ada 13, Imam Abu Mansur Al-Maturidi kata ada 20. Kita belajar semua sekali. Tetapi yang menetapkan satu wujud, dua kidam, tiga baqa, itu Imam Sanusi. Imam Sanusi. Baik. Jadi itulah sebabnya Sayyidina Abu Bakar sangat sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sanggup membahayakan nyawa daripada pembunuh-pembunuh Quraisy dan juga binatang-binatang berbisa. Sanggup membahayakan nyawa sendiri kerana Rasulullah pembawa rahmat, pembawa akidah yang sangat murni, sangat suci. Jadi itulah pengajarannya, tuan-tuan, iaitu betapa susahnya, betapa peritnya, betapa beratnya cabaran, ujian yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk menyebarkan fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, fahaman Islam lah, agama Islam. Kenapa kena sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sebab ada orang mengaku zaman sekarang ni, tahun 2020 ni, zaman sekarang ni, masa sekarang ni, saat sekarang ni, ada yang mengaku dia Islam, tetapi dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku pecah 73 golongan. Umatku tu yang mengaku Islam lah. Yang mengaku Islam ni, kata Rasulullah, pecah 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Siapa dia? Iaitu yang mana aku dan sahabat-sahabatku di atasnya. Jadi syarah hadis tersebut menunjukkan bahawasanya walaupun ada 73 golongan yang mengaku dia Islam, tetapi hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah yang selamat.